Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Falsafah Pendidikan, perbandingan di antara pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu. Pertama kali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Nasrullah Akmal bin Kamal Huda. Yang kedua, Nur Haji bin Ishaq. Yang ketiga, Muhammad Zuhaimi bin Muhammad Arifin. Yang keempat, Muhammad Azharuddin bin Ramli. Yang kelima, Muhammad Syahidan bin Wahab. Dan yang terakhir, Muhammad Nuruddin Fitri bin Yahya. Bagi latar belakang kajian plus, saya akan membentangkan mengenai pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu, di mana pendidikan sekularisme merupakan pendidikan yang tidak berkaitan dengan agama, dan pendidikan sekularisme juga akan melahirkan golongan yang etis, iaitu golongan yang menentang kewujudan Tuhan dan hanya mementingkan nafsu dan kebenaran. Manakala pendidikan bersepadu pula merupakan pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana konsep ini diperkenalkan bertujuan untuk mengatasi pengaruh sekularisme terhadap pendidikan Islam. Dan yang terakhir, pendidikan bersepadu juga mampu untuk melahirkan modal insan yang seimbang dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bagi penyataan masalah pula, terdapat guru di sekolah yang menjadikan hal-hal seksual sebagai bahan gurauan terhadap pelajar dan menyebabkan pelajar terseksa untuk belajar di sekolah. Isu ini pernah viral di aplikasi TikTok, di mana pelajar itu tersebut telah meluahkan perasaannya dan telah menerima gangguan seksual daripada gurunya sehingga menyebabkan dia tak nak pergi sekolah. Yang kedua adalah berkaitan dengan kes disiplin pelajar yang seperti buli, ponteng dan merokok. Hal ini menyebabkan guru-guru takut untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Jika guru-guru ini mengambil tindakan terhadap mereka, ibu bapa mereka pula yang akan mengambil tindakan terhadap guru itu sudah ingin mengambil tindakan undang-undang. Yang terakhir adalah guru tidak mengamalkan falsafah pendidikan kebangsaan yang sehingga menyebabkan pelajar hanya fokus kepada peperiksaan. Dan perkara ini tidak asing lagi dalam masyarakat kita pada hari ini, kerana seperti yang kita tahu, murid-murid pada hari ini tidak mempunyai pembangunan di dalam dirinya kerana hanya fokus kepada peperiksaan. Seterusnya mengenai objektif kajian, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat mengenai pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu. Yang kedua adalah mengenal pasti kerelevanan pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti keberkesanan pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu dalam pembangunan modal insan. Nama saya Nur Haji bin Ishaq, bernombor matris A174410. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai kajian lepas. Yang pertama, menurut Ahmad Muhammad Saleh 2008, beliau mengatakan bahawa konsep bersepadu adalah menjelaskan bahawa manusia dan alam menjadikan oleh pencipta, mengetahui hukum dan fenomena alam mengikut peraturan pencipta dan menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam. Yang kedua, menurut Al-Nahwi dalam kajian Nuriyati Abdul Rashid 2014, asas utama dalam falsafah pendidikan Islam adalah keimanan kepada Allah SWT. Pemikiran yang menolak metafizik adalah pemikiran yang berbentuk positifisme, yang mana akan meruntuhkan struktur etika Islam yang dilandaskan oleh keyakinan terhadap kewujudan dan keesaan Tuhan, daripada Mujaddid Kartanegara 2005. Menurut S.S. Husain dan S.A. Ashraf 1989, beliau mengatakan bahawa pendidikan sekular terlalu menekankan secara berlebihan terhadap pemikiran dan rasionalitas dan menurunkan nilai rohani. Daripada Amidah Adam 1988, hasil kajiannya menunjukkan responden bersetuju tujuan pendidikan ialah untuk mewujudkan keseimbangan akal, emosi, rohani dan jasmani. Seterusnya, menurut Muhammad Helmi Yusof 1988 yang membuat tinjauan mengenai pendidikan sepadu dan implikasinya dalam pembaharuan budaya Melayu, menjelaskan pendidikan sepadu akan dapat mewujudkan keseragaman dan perpaduan dalam satu cara hidup dan sistem nilai yang berasaskan tauhid. Selain itu, daripada Takrib 2015, beliau menyatakan bahawa pemisahan antara bidang-bidang sains, kemanusiaan dan keagamaan tidak harus dibenarkan kerana ia akan mengikat atau menyukarkan pembincangan yang membawa faedah bersama-samanya antara satu sama lain. Nama saya Muhammad Zuhaimi bin Muhammad Arifin, bernombor matrik A176788. Saya akan membentangkan metodologi bagi penulisan kajian kami. Kajian kami menggunakan soal selidik bagi mendapatkan jawapan daripada responden. Menurut Chua 2006, menyatakan kaedah tinjauan menggunakan kaedah soal selidik merupakan alat pengambilan data dalam satu tempoh jangka masa tertentu dan ianya dapat menerangkan kaitan lanjutan pola pada sesuatu peringkat.
Yang kedua, bilangan responden adalah seramai 100 orang yang terdiri daripada masyarakat Malaysia. Yang ketiga, pengedaran borang soal selidik iaitu Google Form adalah bermula pada 26 Mei dan berakhir pada 28 Mei. Yang ketiga, kaedah pengedaran borang soal selidik dilakukan secara persempelan rawat mudah, iaitu bagi memudahkan pekaji dalam mendapatkan responden. Yang terakhir, penganalisan data dilakukan dengan menggunakan Package Statistik Sains Sosial SPSS bagi memperoleh peratus kekerapan, min dan sesiap piawai. Ini bagi membolehkan pengkaji dapat mentafsirkan data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azwaruddin Beramli bernama Metri A17653. Pada bahagian ini saya akan membentangkan dapatan kajian. Bagi dapatan pertama iaitu tahap pengetahuan masyarakat di Malaysia berkaitan pendidikan sekala dan pendidikan bersepadu. Berdasarkan jawapan tersebut didapati bahawa majoriti masyarakat tahu bahawa pendidikan sekala adalah berasaskan barat. Kenyataan ini memperolehi min tertinggi iaitu sebanyak 4.18 merupakan nilai paling hampir dengan angka 5. Bagi tahap pengetahuan masyarakat di Malaysia terhadap pendidikan bersepadu pula menunjukkan min tertinggi adalah bernilai 4.41 di mana majoriti masyarakat tahu bahawa pendidikan bersepadu ini meletakkan ilmu wahyu sebagai sumber dan pasti kepada semua ilmu akal. Seterusnya kita beralih kepada dapatan tahap kerelevanan pendidikan sekala dan pendidikan bersepadu di Malaysia. Secara keseluruhannya, kesemua kenyataan jalan jodoh telah mendapat persetujuan oleh responden dengan catatan min bernilai 4 dan ke atas. Namun begitu, min tertinggi adalah bernilai 4.68 iaitu majoriti masyarakat percaya bahawa prinsip kepercayaan kepada Tuhan menggambarkan bahawa ilmu dan ketuhanan itu tidak boleh dipisahkan. Min kedua tertinggi pula adalah bernilai 4.42 iaitu majoriti masyarakat yakin bahawa pemikiran liberal menyebabkan manusia mengutamakan logik akal semata-mata. Majoriti masyarakat juga pasti bahawa sikap individualistik dalam kalangan masyarakat di Malaysia boleh diatasi menerusi pendidikan bersepadu. Seterusnya kita beralih kepada dapatan terakhir iaitu tahap keberkesanan pendidikan sekala dan pendidikan bersepadu dalam pembentukan modal insan. Berdasarkan dapatan bagi tahap keberkesanan pendidikan sekala dalam pembentukan modal insan, didapati min tertinggi adalah bernilai 4.12 iaitu majoriti masyarakat percaya bahawa pendidikan sekala ini menjadi punca kepada ketamakan manusia terhadap hal-hal duniawi. Bagi dapatan pendidikan bersepadu pula, didapati min tertinggi adalah bernilai 4.57 iaitu majoriti masyarakat yakin bahawa pendidikan bersepadu yang berteraskan akidah ini mampu melahirkan modal insan yang lebih seimbang dan mampu menyumbang kepada kehidupan yang lebih lestari dan berkualiti. Saya Muhammad Syahidan bin Wahab, pemegang nombor metrik A1766692. Saya akan meneruskan perbincangan yang seterusnya. Baiklah, yang pertama, berdasarkan dapatan yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa masyarakat di Malaysia ini sememangnya faham dan tahu apakah itu yang disebutkan sebagai pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu. Masyarakat di Malaysia dapat membezakan kedua-dua pendidikan tersebut dengan baik. Masyarakat tahu bahawa pendidikan sekularisme ini merupakan suatu sistem pendidikan yang berasaskan sistem barat. Penerapan sistem ini melibatkan keterbukaan minda yang terlalu luas sehingga ia digelar sebagai suatu pendidikan yang bersifat liberalisme. Begitu juga dengan pendidikan bersepadu, di mana masyarakat tahu bahawa pendidikan ini merupakan suatu pendidikan yang mengendengahkan unsur akidah sebagai asas utama pembentukan ummah. Kenyataan ini sesuai dengan hasil kajian yang diperoleh oleh Muhammad Saleh 2008 yang turut mengatakan bahawa pendidikan bersepadu ini merupakan pendidikan yang berteraskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Manakala pendidikan sekularisme ini pula suatu pendidikan yang mementingkan nafsu semata-mata kerana fokusnya kepada kebendaan melalui akal fikiran mereka yang terlalu luas. Seterusnya, berdasarkan daripada dapatan yang diperoleh juga melalui tahap kerelevanan kedua-dua sistem pendidikan tersebut di Malaysia, kita dapati bahawa pendidikan bersepadu adalah lebih sesuai dan relevan untuk dilaksanakan berbanding pendidikan sekularisme. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia ini mempunyai rukun negara yang menjadi pegangan bagi setiap rakyatnya, dan antara yang paling berkaitan dengan isu ini ialah kepercayaan kepada Tuhan.
Prinsip tersebut jelas menjadi bukti utama kepada kerelevanan pendidikan bersepadu ini untuk dilaksanakan di Malaysia. Berdasarkan prinsip tersebut, ia dapat menggambarkan bahawa rakyat Malaysia ini mesti mempunyai kepercayaan kepada Tuhan walaupun berbeza agama dan fahaman. Tiada agama yang mengajarkan ke arah keburukan. Justru itu, tiada mana-mana unsur keagamaan yang boleh dipisahkan daripada pendidikan. Dalam Islam, ilmu itu merupakan satu keperluan dan kewajipan bagi setiap muslimin dan ia haruslah disertakan dengan niat kerana Allah SWT agar tidak terpesong jauh daripada tujuan asal pemerolehan sesuatu ilmu itu. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesiapa yang menuntut suatu ilmu daripada perkara yang diharapkan dengannya mendapat redha Allah, namun dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan satu habuan dunia, nescaya dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu yang didampingi dengan redha Allah SWT, kerana dengan niat yang baik kerana Allah sudah semestinya kita tidak akan melampaui batas dalam mengejar keduniaan. Kenyataan ini turut mendapat sokongan daripada Fauzi 2017 di mana ia mengatakan bahawa pendidikan sekularisme ini memisahkan agama dan pendidikan. Oleh itu, ia jelas sekali tidak bertepatan dengan rukun negara kita yang satu itu. Seterusnya, dapatan juga mendapati bahawa pendidikan sekularisme adalah tidak relevan di Malaysia kerana masyarakat yakin bahawa pendidikan tersebut yang melibatkan unsur liberalisme ini akan menyebabkan manusia mengutamakan logik akal semata-mata dalam membuat suatu jenis penilaian. Penerapan pendidikan ini akan menjadikan manusia sanggup menolak ilmu wahyu kerana pemikiran logiknya yang mereka anggap lebih tepat dan jitu. Sedangkan pemikiran logik tersebut hanyalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan diri sahaja. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahawa tidak mengapa untuk mengenakan riba terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain kerana itu merupakan duit titik peluh mereka yang dipinjamkan kepada orang tanpa sebarang timbal balas. Mereka mencipta alasan dengan logik akalnya seperti, selayaknya saya memohon nilai tambahan yakni bunga ke atas pinjaman yang diberi sewaktu pembayaran balik bagi menggantikan kerugian yang saya alami sepanjang individu tersebut meminjam duitnya, di mana jika ia tidak diberi pinjam, mungkin saya boleh belanjakan duit tersebut dengan perkara yang saya suka. Situasi ini jelas sekali melanggar hukum agama di mana tujuan pemberian pinjaman itu adalah untuk membantu golongan yang benar-benar mengalami kesusahan dan bukannya untuk dijadikan sebagai suatu perniagaan. Jika ia dijadikan sebagai perniagaan, maka terhapuslah tujuan dasarnya iaitu untuk membantu golongan yang kesusahan, malah ia menjadi bebanan pula yang semakin besar kepada peminjam untuk membuat pembayaran balik. Dalam Islam, pahala memberi pinjaman lebih besar daripada memberi sedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Anas bin Malik yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, pada waktu malam diisrakan, aku melihat tulisan pada pintu syurga, bersedekah dibalas 10 kali lipat dan qard yakni memberi pinjam dibalas 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ya, yakni Jibril menjawab, kerana peminta meminta sesuatu padahal ia sudah memilikinya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali kerana sedang memerlukan. Hadis ini jelas membuktikan bahawa budaya memberi pinjam itu adalah mulia pada asasnya, tetapi disebabkan oleh sikap manusia yang mementingkan diri, mereka menolak hukum tersebut demi ketamakannya dalam hal-hal duniawi. Dapatan ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh S.S. Hussein dan S.A. Ashraf pada tahun 1989 di mana beliau mengatakan bahawa pendidikan sekular terlalu menekankan secara berlebihan terhadap pemikiran dan rasionalitas dan menurunkan nilai rohani sehingga menyebabkan manusia menolak segala hukum agama demi kepentingan dirinya. Seterusnya, masyarakat di Malaysia ini secara majoritinya mempunyai pendapat yang hampir sama antara satu sama lain terhadap keberkesanan bagi kedua-dua jenis pendidikan ini. Mereka bersepakat bahawa penerapan pendidikan bersepadu adalah lebih berkesan berbanding pendidikan sekularisme dalam membentuk modal insan. Mereka yakin bahawa pendidikan bersepadu ini mampu melahirkan masyarakat yang lebih seimbang dalam semua aspek. Pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang melibatkan kesemua aspek dalam kehidupan dapat membantu melahirkan insan yang lebih berkeyakinan
dan bersifat madani, iaitu menegakkan kebenaran. Dapatan ini selari dengan hasil kajian yang diperoleh oleh Nur Hafizah Musa pada tahun 1990, iaitu pelaksanaan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM di beberapa buah sekolah telah mendapat sokongan penuh oleh para guru dan ibu bapa. Mereka yakin bahawa KBSM ini merupakan medium utama untuk melahirkan insan yang benar-benar seimbang dari segi mental, emosi, rohani dan jasmani. Ini dapat membantu membentuk badan insan yang lebih berketahanan tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya di masa yang akan datang. Manakala pendidikan sekularisme adalah tidak berkesan dalam membentuk badan insan di Malaysia, mereka yakin bahawa pendidikan ini hanya akan menyebabkan manusia mencapai kepentingan diri semata-mata disebabkan oleh sikap liberalisme dan individualistik yang ditekankan oleh pendidikan tersebut. Sifat rohani menjadi semakin lemah apabila unsur ketuhanan mula diabaikan dalam pelbagai sudut kehidupan mereka. Ini sangat tidak patut dan perlu dielakkan daripada terus berlaku dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Dapatan ini adalah selaras dengan kajian yang pernah dilakukan oleh Profesor Syed Muhammad Naqwi Al-Attas, iaitu kekeliruan dan kesengsaraan yang muncul akibat teori sekularisme ini adalah hasil daripada pemisahan antara kebenaran dan hakikat serta kebenaran dan nilai. Kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu cadangan. Baiklah, yang pertama, kita pergi kepada dasar pendidikan kebahasaan. Kementerian haruslah memastikan kurikulum dan kokurikulum di sekolah perlu diperkasakan kerana aspek ini sangat penting di mana ia dapat membantu mewujudkan masyarakat ataupun anak-anak pelajar yang lebih seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Itu merupakan satu perkara yang sangat penting, itu perlu dipertingkatkan dan perlu diperkasakan. Yang kedua ialah melalui tenaga pengajar. Kita perlu memastikan bahawa guru-guru ataupun pensyarah yang berada di mana-mana institusi pendidikan perlulah menjadi seorang yang profesional, di mana ketika mengajar mereka juga perlu memberi motivasi, mereka juga perlu memberi nasihat, memberi pandangan, memastikan anak-anak pelajar mereka faham tentang apa yang diperkongsikan, bukan sahaja dari segi fizikal, malah memahaminya dari segi rohani. Seterusnya, kita juga perlu melibatkan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita perlu memastikan ataupun pihak kementerian tersebut perlu memastikan mereka menerima maklum balas daripada masyarakat. Adakah pendidikan sekularisme ataupun pendidikan bersepadu ini penting? Jadi macam mana kita memerlukan maklumat tersebut? Kita perlu pastikan kita menerima hasil dapatan daripada masyarakat untuk melihat yang mana lebih penting, yang mana perlu dipertingkatkan dan yang mana perlu diperbaiki. Di sini kita dapat memastikan bahawa setiap apa yang kita terima daripada masyarakat itu, kita dapat menjadikan ia sebagai satu titik tolak untuk membantu meningkatkan prestasi sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita perlu menyusun strategi yang lebih baik dalam PDP ataupun pembelajaran dan pengajaran. Di sini kita perlu memastikan anak-anak pelajar sentiasa terlibat dengan setiap proses pembelajaran. Mereka perlu sentiasa berbincang dengan guru dan guru juga perlu memahami mereka supaya mereka itu hubungan di antara mereka lebih terjalin. Yang ini menunjukkan sifat yang lebih baik apabila mereka menunjukkan adab yang lebih sopan dengan kita menghormati guru dan guru menyayangi kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan yang dibawakan oleh saya, iaitu Muhammad Nur Ridwan Fitri bin Yahya A175656. Baiklah, Alhamdulillah, secara keseluruhan pengkaji mendapati bahawa pendidikan sekularisme dan pendidikan bersepadu menunjukkan perbezaan yang sangat ketara, terutamanya dari segi penekanannya. Sehubungan dengan itu, kajian ini telah mencapai objektifnya, iaitu pertama, mengenal pasti pengetahuan masyarakat di Malaysia terhadap pendidikan sekularisme dan bersepadu. Pertama, masyarakat mengetahui pendidikan sekularisme adalah pendidikan yang berasaskan barat. Seterusnya, masyarakat juga mengetahui bahawa pendidikan bersepadu ini meletakkan ilmu wahyu sebagai sumber dan pasti kepada ilmu akal. Kedua, mengenal pasti kerelevanan pendidikan sekularisme dan bersepadu terhadap masyarakat. Dari segi pendidikan bersepadu menunjukkan responden mengutamakan kepada prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang diasaskan oleh pendidikan bersepadu, yang menggambarkan bahawa ilmu dan ketuhanan itu tidak boleh dipisahkan. Di sini menjelaskan bahawa setiap apa ilmu yang kita tuntut harus disandarkan kepada ketuhanan, supaya kita sedar bahawa ilmu itu adalah anugerah oleh Tuhan untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Seterusnya, dari segi pendidikan sekularisme, responden juga menunjukkan bahawa pemikiran liberal yang dibawa oleh pendidikan ini menyebabkan manusia mengutamakan logik akal semata-mata. Di sini menjelaskan bahawa pemawakan pemikiran liberal ini adalah tidak bagus kepada manusia kerana hanya percaya akan sesuatu perkara dengan andaian tersendiri. Yang terakhir, iaitu mengenal pasti keberkesanan pendidikan sekularisme dan
dan bersepadu terhadap pembentukan modal insan. Dari segi pendidikan sukarelarisme, responden menyatakan pendidikan ini menjadi punca kepada ketamakan manusia terhadap hal-hal dunia, di mana pendidikan ini mendedahkan manusia ke arah perkara yang negatif. Seterusnya, jika dilihat dari segi pendidikan bersepadu pula, responden yakin bahawa pendidikan berteraskan akidah mampu melahirkan modal insan yang lebih seimbang, di mana pendidikan ini menjamin kepribadian manusia. Akhir sekali, masyarakat amat meletakkan pendidikan bersepadu sebagai pedoman dalam pendidikan negara, di mana perkara ini merujuk kepada keseimbangan dalam sistem pendidikan yang dipercayai mampu memberi impak yang besar kepada pembangunan modal insan negara. Maka dengan itu, melalui penekanan pendidikan bersepadu yang lebih cenderung, Malaysia mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai etika yang tinggi dan mampu membina kehidupan yang harmoni. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada rujukan, di mana kajian ini mengutamakan dua rujukan teras, iaitu jurnal dan buku. Amidah Adam melalui hasil kajiannya menunjukkan responden bersetuju tujuan pendidikan ialah untuk mewujudkan keseimbangan akal, emosi, rohani dan jasmani. Seterusnya, Louis et al. Pula menyatakan bahawa inovasi dalam perpaduan ilmu pedagogi dan aspek teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu inovasi bagi mencapai matlamat pendidikan yang bersepadu. Dan yang terakhir, dari segi rujukan buku pula, buku pendidikan bersepadu, ilustrasi dan penjelasan lengkap hasil pemeriksaan Arifin Nordik dan Nur Aini mengenai definisi pendidikan bersepadu. Maka sampai di sini sahaja pembentangan daripada kumpulan 9. Assalamualaikum dan terima kasih.